Menarik 10. Hanya satu kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching, Sarawak pada Selasa. Kes telah disaring kerana mengalami tanda-tanda dan gejala jangkitan saluran pernafasan. Pada 16 November 2020, kes telah dibuat saringan COVID-19 dan didapati positif pada hari yang sama. Siasatan lanjut mendapati kes ini mempunyai kontak rapat dengan kes ke-1040 iaitu rakan sekerja. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,042 kes. Dimaklumkan juga bahawa 2 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Sementara itu, daerah Lundu telah bertukar status daripada status kuning kepada status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dikesan atau dilaporkan di daerah berkenaan. Manakala Kuching kekal merah dengan jumlah keseluruhan seramai 101 kes jangkitan tempatan dilaporkan. Penduduk di Sarawak, terutama di kawasan rendah, diminta berjaga-jaga berikutan fenomena air pasang besar yang diramalkan berlaku di beberapa daerah di negeri ini. Malah sejak 2 hari lalu, beberapa kawasan di negeri ini turut dinaiki air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, pihaknya kini berada dalam mod operasi dan bersedia untuk digerakkan dalam penugasan ketika banjir. Sementara itu, di Sarike, Bomba dan Penyelamat Sarike Mahmudin Narudin berkata, fenomena itu mengakibatkan limpahan air di kawasan daratan yang boleh mengakibatkan banjir di kawasan berhampiran sungai. Katanya penduduk harus berhati-hati dengan mengelak daripada melakukan aktiviti yang berisiko dan bersedia dengan sebarang kemungkinan. Bomba sentiasa melakukan pemantauan di beberapa lokaliti yang dikenal pasti berisiko terdedah dengan bencana alam itu. Seramai 23 individu termasuk Pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya untuk prosiding reman dipercayai berhubung kes pemalsuan cop sempadan. Sebahagian daripada mereka dibawa menaiki bas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan beberapa lagi dengan kereta tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 10:08 pagi pada Selasa. Difahamkan beberapa individu lain akan turut direman di Johor Bahru, Kuching Sarawak dan Kota Kinabalu Sabah bagi membantu siasatan kes pemalsuan cop sempadan. Ahli perniagaan dalam buruan Jolo mendakwa beliau hanya meminjam wang daripada 1MDB. Pengakuan Jolo itu dibuat melalui rakaman perbualan telefon dengan bekas pegawai kerajaan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang didedahkan melalui sebuah dokumentari disiarkan stesen penyiaran Al Jazeera. Dokumentari bertajuk Jolo, Hunt for a Fugitive yang berdurasi selama sejam itu dimulakan dengan panggilan telefon antara Jolo dan Kerajaan Malaysia antara Mei hingga November 2018. Tegas Jolo, dia hanya meminjam wang berbilion dolar daripada 1MDB untuk dirinya. Malah Jolo sedia memulangkan semula wang berkenaan asalkan dia tidak didakwa di mahkamah. Angka kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 terus meningkat dan jumlah kumulatif kematian global kini lebih 1.32 juta. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat pandemik itu kini melepasi angka 1.32 juta. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 246,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 165,000 kes. Manakala India dan Meksiko masing-masing merekodkan lebih 130,000 dan 98,000 kes kematian. Selain itu, kematian di United Kingdom melepasi 52,000 kes, Itali, Perancis, Sepanyol dan Iran pula merekodkan angka korban melebihi 40,000 kes. Negara yang melepasi angka 30,000 kes kematian adalah Argentina, Peru, Colombia dan Rusia. Lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes. Menarik 10. Pesuruhjaya Polis Negeri Dato' Aidi Ismail berkata,
Polis Sarawak telah melakukan segala persiapan untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN meskipun tidak dapat bantuan luar ekoran masalah COVID-19. Bagaimanapun, berdasarkan kekangan sumber termasuk tenaga kerja, beliau yakin pihaknya mampu untuk mengawal keselamatan di negeri ini dengan sempurna sekiranya PRN diadakan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, pihaknya juga telah membuat pesanan alat perlindungan diri PPE bagi menampung keperluan anggota yang akan berada di barisan hadapan semasa PRN nanti. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan laporan di laman sosial yang mengaitkan pasukan kebangsaan akan menarik diri daripada saingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 selain Piala AFF 2020. Semalam, laman sesawang Cambodia Football News memetik laporan daripada SMM Sport bahawa Setiausaha Agong FAM Stuart Ramalingam mengakui Harimau Melaya mempertimbangkan untuk menarik diri daripada kejohanan utama sekiranya COVID-19 terus merebak. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menyasarkan untuk menamatkan pusingan kelayakan Piala Dunia sekitar Jun 2021 sementara Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF menetapkan kejohanan serantau Piala AFF akan diadakan pada tarikh baru iaitu pada Ramadan, April hingga Mei depan. Menurut kajian Institut Kanser Negara INT Milan, virus yang menyebabkan jangkitan COVID-19 dipercayai mula tersebar di Itali pada September 2019 lebih awal berbanding tarikh ia mula dikesan di China. Hasil kajian yang diumumkan itu mendapati 11.6% daripada 959 peserta ujian kanser paru-paru sekitar September 2019 hingga Mac 2020 didapati telah menghasilkan antibodi terhadap COVID-19. Kajian oleh Universiti Siena yang dilakukan susulan dapatan itu pula membuktikan antibodi berkenaan turut dikesan pada 4 kes positif COVID-19 yang dilaporkan pada bulan Oktober 2019. Bagaimanapun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih meneliti informasi berkenaan bagi mengesahkan kenyataan itu. Penganjuran Sukan Olimpik Tokyo akan diadakan seperti dirancang dan mungkin dengan kehadiran penonton. Perkara tersebut disarankan Ketua Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Thomas Bach, kemudian dipersetujui oleh Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga. Suga dan Bach juga sepakat bekerjasama untuk memastikan keselamatan penonton berikutan penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Bagaimanapun, perincian lanjut mengenai jumlah penonton yang dibenarkan masuk ke stadium belum diputuskan. Olimpik Jepun dijadualkan diadakan pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021, manakala Paralimpik pada 24 Ogos hingga 5 September 2021. Bintang Atletico Madrid Luis Suarez bakal terlepas aksi berdepan Barcelona di Estadio Wanda Metropolitano 22 November ini apabila disahkan positif COVID-19. Suarez didapati positif wabak berkenaan setelah kembali daripada aksi kelayakan Piala Dunia berdepan Colombia di Estadio Metropolitano 14 November lalu. Pemain berusia 33 tahun itu kini sedang menjalani proses isolasi juga bakal terlepas aksi kelayakan Piala Dunia 2022 bertemu Brazil. Menarik 10.